Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi at-tauhid hal yahsulu bi nazaril insani min ghairi muallimin. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Bukit Indah Ampang, menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, jalan ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita masih lagi di dalam Al-Aqabatul Ula, Aqabah atau dakian yang pertama dari 7 dakian, 7 halangan yang perlu diatasi atau direntasi dengan jaya untuk seseorang itu menjadi seorang ahli ibadah yang baik. Yang pertama adalah Aqabatul Ilmi, dakian ilmu. Di dalam kuliah yang lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan tentang kepentingan kita itu mengetahui ilmu tauhid, kepentingan kita mengetahui ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan. Sementara ilmu fiqh adalah ilmu hukum, ilmu tentang amalan zahir, dan juga ilmu sir, ilmu tasawuf, iaitu ilmu tentang perkara yang tersembunyi di dalam hati, tentang amal soleh yang dilakukan oleh hati kita, dan menjauhi dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hati. Jadi 3 cabang ilmu yang utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan juga ilmu tasawuf. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sekiranya kamu bertanya sekadar daripada ilmu tauhid yang fardu ain ini, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk meyakini tentang keesaan, kesempurnaan Allah Ta'ala, adakah terhasil semata-mata dengan pemerhatian seseorang tanpa perlu dia berguru? Hanya saya fikir sendiri saya dapat ilmu tauhid, tak payah saya pergi belajar, mengaji, cari guru. Boleh ke macam itu? Itu soalan yang mungkin ditanyakan. Bahkan ini lebih relevan di zaman kita, di zaman internet. Bahkan sekarang ini popular dengan AI, artificial intelligence,
Banyak perkara-perkara yang seolahnya tidak perlu lagi kepada campur tangan manusia. Semuanya automated, semuanya sudah ada big data dekat situ. Hanya tinggal kita nak ambil saja. Jadi tak payahlah ada guru. Saya pasang internet, dengar ceramah, dengar YouTube, baca maklumat, tak perlu ada guru. Ini soalan dia. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, fa'lam annal ustadza fatihun wa musahhilun wat tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu wallahu ta'ala bi fadlihi yamtannu ala man yasha'u min ibadihi fayakunu huwa muallimuhum subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahawa guru itu adalah orang yang membuka dan memudahkan. Jadi bukan kata mustahil, boleh sahaja Allah Ta'ala memberi ilmu, memberi faham kepada seseorang tanpa wasitah guru, boleh. Dia perhati kepada alam ini, dia baca maklumat-maklumat, dia dapat ilmu, boleh. Tetapi kadang-kadang jalan itu jadi tertutup kalau tanpa guru. Kerana guru itu fatih, orang yang membuka. Dan kadang-kadang terbuka tapi payah, salah faham, sukar nak faham. Dan guru ini memudahkan. Kalau istilah zaman moden ni kita kata facilitator. Jadi guru ini facilitate untuk kita itu lebih mudah memahami berbanding kalau kita itu tanpa guru. Dan menghasilkan ilmu berserta guru itu adalah lebih mudah dan lebih rehat berbanding kalau kita usaha sendiri, risiko tinggi. Mungkin kita tak faham, mungkin kita sangkakan kita faham tetapi salah faham kerana tidak ada yang membimbing. Padahal Allah Ta'ala dengan kurniaannya boleh sahaja mengurniakan kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya, maka pada ketika itu jadilah Allah itu guru kepada mereka. Memang kita tidak nafikan boleh sahaja seseorang itu dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala tanpa wasitah guru, tetapi itu jarang-jarang. Yang biasa dari segi sebab musabab, kalau nak dapat ilmu, hendaklah seseorang itu berguru. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapati dengan jalan belajar. Bila belajar perlu kepada guru. Summa'lam anna hadhihi al-aqbata allati hiya aqbatul ilmi aqbatun qaudun. Kemudian ketahuilah bahawa dakian ini, iaitu ia adalah dakian ilmu, ia merupakan dakian yang sangat sukar. Walakin biha yunalul matlubu wal maqsudu. Tapi walaupun sukar, kita tak boleh skip. Kita kata tak payahlah, terus pada amal sajalah. Tak payahlah kerana ilmu ni payah. Tak boleh. Akan tetapi dengan dakian ilmu inilah tercapai apa yang dituntut dan tercapai apa yang dimaksud. Jadi kita ini menuntut ridha Allah. Kita ini bermaksud untuk bahagia dunia dan akhirat. Ini perlu melalui ilmu. Nak dapat ridha Allah kena melalui ilmu. Nak dapat bahagia dunia dan akhirat juga perlu melalui ilmu. Naf'uha kathirun wa qat'uha syadidun wa khataruha azimun. Manfaat daripada ilmu ni sangat banyak. Bahkan kita perhatikan dalam urusan dunia pun, orang yang ada ilmu, ada kepakaran, syarikat-syarikat, bank-bank, mereka sanggup bayar mahal kepada orang ini. Kadang-kadang yang jadi board of directors, yang jadi CEO, dari segi fizikal dia lemah saja. Bahkan mungkin sebahagian daripada mereka sudah berkursi roda pun, tapi oleh kerana ilmu dan pengalaman dia itu dinilai berharga, syarikat ini masih sanggup bayar puluhan ribu kepada orang ini untuk berada dalam board, berada sebagai CEO ataupun sekurangnya sebagai penasihat. Mereka sanggup bayar. Ini urusan dunia, belum lagi urusan akhirat. Manfaat daripada dakian ilmu ini banyak, tetapi nak beretasinya
Sungguh payah. Cabarannya itu dahsyat. Dan bahayanya juga besar. Tidak sedikit orang yang beramal tanpa ilmu jadi sesat. Tidak sedikit orang yang salah jadi mengambil ilmu jadi sesat. Orang yang ambil ilmu dengan niat yang tidak betul, ilmu sudah betul, tapi tujuan dia berilmu itu bukan kerana Allah. Mungkin kerana kemasyhuran, mungkin kerana pangkat, mungkin kerana habuan, pun jadi bahaya. Jadi bahaya ilmu ni besar. Kamman adalah anha fadalla, betapa ramai daripada kalangan manusia yang berpaling daripada ilmu, tak mahu dia menuntut ilmu, maka jadi sesat. Wa kamman salakaha fazalla, dan betapa ramai pula yang menjalani jalan ilmu tetapi tergelincir. Tujuan asalnya belajar itu nak dapat ridha Allah, akhirnya tergelincir pergi kepada memenuhi hawa nafsu, pergi kepada nak mendapat habuan dunia, pergi kepada menyeru manusia kepada diri sendiri. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyir, dan betapa ramai daripada orang yang dalam jalan ilmu itu dalam keadaan bingung dan kehairanan, tak tahu apa yang dia nak pegang, confused. Wa kam min hasirin munqati'in, dan betapa ramai daripada orang yang rugi, terputus sekerat jalan, tak habis usaha dia menuntut ilmu tu, tak kesampaian. Wa kam min sadikin qata'aha fi muddatin yasiratin wa akharu mutaraddidun fiha 70 sanatan. Ini rezeki dalam menuntut ilmu tak sama. Dengan satu orang dengan satu orang yang lain tak sama. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, betapa ramai daripada orang yang menjalani jalan ilmu ini, dia berjaya melintasi ini dalam tempoh yang singkat. Ada orang Allah kurniakan demikian, tak berapa tahun dia menceburkan diri dalam bidang ilmu, jadi alim dia, jadi faqih dia. Tapi begitu juga ada sebahagian yang lain hanya mutaraddid, berbolak-balik dalam bidang ilmu ni sampai 70 tahun pun masih so-so saja. Masih adalah sikit-sikit ilmu tapi tak mantap sangat. Jadi rezeki masing-masing, tapi usaha kena ada. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, dan ketentuan kesemua sekali hakikatnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya usaha saja. Kita hanya menjalankan kewajipan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin fi riwayatin wa muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan kefarduan ke atas setiap orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Maka kita jalankan. Soal dapat tak dapat sama juga macam orang berniaga. Jadi buka kedai, usaha, buat marketing, buat strategi, buat postmortem, akhirnya untung rugi Allah yang tentukan. Ada orang untung besar dalam tempoh yang singkat. Ada orang bertahun-tahun berniaga, sekejap rugi, sekejap untung, sekejap bankrupt, sekejap bangkit balik. Rezeki masing-masing. Amma naf'uhu fa'ala ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaihi. Adapun manfaat ilmu itu terbina di atas apa yang kami telah sebutkan, betapa berhajatnya hamba kepada ilmu. Wa bina'i amri ibadati kullihi alaihi. Bahkan urusan ibadah, sembahyangkah, puasakah, hajikah, ni dekat nak musim haji, orang sudah kursus haji, orang sudah berlatih macam mana nak tawaf dan sebagainya, itu semuanya terbina di atas ilmu. Bahkan tak mustahil, dah penat-penat pergi haji, spend belanja yang begitu besar, cek-cek balik atas membaca ilmu, tak sah haji rupanya, kerana tak buat rukun sebagaimana yang sepatutnya. Ini contoh. Jadi ibadah semuanya terbina atas ilmu. La siyama ilmu tauhidi wa ilmu sir. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan juga ilmu sir. Kalau terjemah ilmu sir ni ilmu rahsia, bukan maksudnya ilmu rahsia. Kalau ilmu rahsia, macam mana nak belajar ada benda rahsia? Bukan, Ilmu sir maknanya ilmu tentang hati. Oleh kerana hati ni tersembunyi, orang tak tahu,
Maka Imam Ghazali namakan sebagai ilmu sir, atau lebih popular namanya ilmu tasawuf. Kenapa Imam Ghazali tekankan dua ini? Bukan makna ilmu fiqh tak penting. Ilmu fiqh itu penting, tetapi bahasanya ilmu fiqh ni ramai yang boleh bimbing. Kalau kita tak tahu, ramai ustaz boleh bagi tahu. Ustaz ni macam mana hukum? Oh, ini hukumnya. Ni ustaz macam mana hukum? Saya tak tahu, tanya ustaz seorang lagi, dia tahu. Ini bab faraid macam mana ustaz? Oh, saya tak mahir, tapi tanya dekat sini mereka boleh terangkan. Dan ilmu fiqh ni banyak yang fardu kifayah, yang maknanya tak semua orang mesti tahu. Kita hanya tahu yang kita nak amalkan. Tetapi ilmu tauhid tak mungkin. Ilmu tauhid setiap orang mesti ada ilmu akidah yang membentengi dan menunjangi keyakinan dia. Begitu juga ilmu tasawuf. Kalaupun dia mahir ilmu fiqh sekalipun, tetapi kalau hatinya rosak, penuh dengan takabur, penuh dengan riak, penuh dengan ujub, penuh dengan hasad, dengki dan sebagainya, maka di sisi Allah Ta'ala dia tidak ada amal soleh. Kerana Allah Ta'ala memandang kepada hati, bukan semata-mata kepada yang zahir. Falaqad urwiya anna Allah Ta'ala awha ila Dawud alaihi salam faqala, ada diriwayatkan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Daud, ta'allamil ilman nafi'a. Faqala ilahi wa mal ilmun nafi'u. Faqala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala kudrati ala kulli syai'in. Fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilayya. Walaupun ini hanya riwayat tentang apa yang difirmankan kepada Nabi Daud alaihi salam, tetapi isinya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada percanggahan, iaitu kepentingan menuntut ilmu yang an-nafi', ilmu yang membawa manfaat. Bahkan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon lindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Padahal Nabi SAW diperintahkan supaya memohon ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam keadaan demikian pun, kalau ilmu yang tidak bermanfaat, Nabi minta lindung. Ya Allah, aku mohon lindung denganmu daripada ilmu yang tidak bawa manfaat. Kerana itu akan menjadi peguam pendakwa raya kepada kita. Ilmu kalau bermanfaat, dia jadi pembela, peguam bela kita. Tapi ilmu tidak bawa manfaat, dia yang akan mendakwa kita. Wahai Daud, hendaklah kamu belajar akan ilmu yang nafi'. Hendaklah kamu belajar ilmu yang memberi manfaat. Lalu Nabi Daud alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, apakah dia ilmu yang memberi manfaat itu? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bahawa kamu ada makrifah, kamu tahu tentang keagunganku, kamu tahu arif tentang kebesaranku, kamu arif tentang kebanggaanku dan juga kesempurnaan kuasaku atas setiap sesuatu. Jadi ini yang orang kadang istilahkan al-arif billah tu, itu hanya istilah saja. Kadang-kadang orang marah, dia kata mana ada zaman Nabi istilah arif billah. Yalah, istilah Datuk Seri pun tak ada zaman Nabi, pakai juga kan. Istilah Profesor Madya pun tak ada zaman Nabi, pakai juga. Itu istilah saja, gelaran. Jadi al-arif billah ni sekurang-kurangnya makna itu ada. Makna orang yang dia itu ada makrifah yang sebenar terhadap Allah Ta'ala. Keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Ta'ala itu dia kenal betul-betul dengan hati dia. Kerana yang seperti inilah yang nanti akan menghampirkan kamu kepada aku. Jadi bukan kata ilmu tentang taharah tidak penting, ilmu tentang hukum hakam, jual beli, munakahat tak penting. Ya, penting supaya kita itu tidak meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan yang haram. Tetapi kita bimbang, walaupun kita ada ilmu tentang halal dan haram, kita itu seolah-olah tidak kenal Tuhan kita, tak rasa pun keagungan Allah Ta'ala,
tidak perasan pun kesempurnaan Allah Ta'ala, tidak nampak pun kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi nanti ia akan jadi jauh daripada Allah. Jadi ini yang dapat dicapai melalui ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Wa an Ali karramallahu wajhah annahu qala, daripada Sayyidina Ali, moga-moga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, bahawa dia berkata, ma yasurruni an law mitu tiflan wa udkhiltul jannata wa lam akbar wa fa'ali fa rabbi fa inna a'laman nasi billahi ashadduhum khasyatan wa aktsaruhum ibadatan wa ahsanuhum fillahi subhanahu wa ta'ala nasihatan. Kadang-kadang orang terfikir macam ini. Dia dapat tahu bahawa orang yang meninggal sebelum baligh, dia tidak mukallaf lagi, dia sudah mati, orang ini akan masuk syurga. Sebab dia belum ada dosa. Jadi setengah orang dia terfikir, elok juga kalau aku mati awal. Elok juga kalau aku mati masa aku kanak-kanak. Jadi tak adalah bimbang masalah nak masuk neraka ke sebagainya, sebab belum ada dosa. Tapi komen daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidaklah menggembirakan aku sekiranya aku meninggal dunia dalam keadaan aku masih kanak-kanak, lalu aku dimasukkan ke dalam syurga. Itu tidak menggembirakan aku. Dan aku tidak sempat dewasa, lalu aku dapat kenal Tuhan aku. Jadi dia rasa tak bahagia kalau mati awal itu, kerana dia belum sempat mendapat ma'rifatullah yang sebenar, sebagaimana yang dapat didapati oleh orang yang telah dewasa, yang telah faham. Itu adalah satu kenikmatan yang besar. Sesungguhnya orang yang paling alim tentang Allah Ta'ala, kata arif billah ni, siapa dia? Kadang-kadang orang pakai saja title tu arif-arif ya, tapi tak arif pun tentang Allah Ta'ala. Bila orang itu arif tentang Allah Ta'ala, ada tanda dia. Apa dia? Yang pertama, asyadduhum khasyatan. Dia orang yang paling takut kepada Allah. Kalau cakap arif billah tidak takut kepada Allah, tu tipu saja. Itu hanya propaganda saja, promosi saja. Kalau betul takut kepada Allah, kalau betul orang itu arif dengan Allah, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Wa aksaruhum ibadatan, dan orang yang paling banyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Di zaman kita ni ada orang yang mendakwa dia ni dah sampai kepada makam makrifah, dia ni orang ahli hakikat, tapi tak semayang dia, tak puasa dia. Ini bukan. Ini adalah orang yang berdusta, atau dipanggil istilahnya dajjalun, orang-orang yang ada sikap seperti dajjal, menipu daya. Orang kalau dia kenal Allah, dia lagi rajin ibadah. Wa ahsanuhum fillahi subhanahu wa ta'ala nasihatan, dan dia akan jadi orang yang paling elok ikhlas dia itu kepada Allah Ta'ala. Jadi payah. Ikhlas ni satu rare commodity, satu benda yang payah nak dapat. Tak best kita cek ikhlas orang lain lah, kita tak tahu. Kita cek ikhlas kita pun, berapa banyak amal kita, berapa banyak tutur kata kita yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Jadi ini 3 ciri yang sepatutnya ada kepada arif billah. Orang yang kenal Allah Ta'ala, dia sangat takut kepada Allah, dia banyak beribadah kepada Allah, dan dia benar-benar terzahir keikhlasannya itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma shiddatuha fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi wal yakunit talabu talaba dirayatin la talaba riwayatin. Adapun kepayahan dakian ilmu ini, maka bertungkus lumuslah diri kamu itu untuk ikhlas menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ni dia ada dia punya gah dia ada dia punya tarikan dia.
Dia akan ada manusia-manusia yang akan menghormati kepada kita kerana kita berilmu. Ini bahaya. Nanti na'udzubillah itu akan menjadi tujuan. Maka jadilah menuntut itu adalah menuntut kefahaman, bukan menuntut riwayat semata-mata. Kan nampak hebat, orang ni boleh sebut nama ulama ni dalam kitab sekian, dalam paragraf sekian, dalam isu sekian, ada khilaf, ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama ini 5 dalilnya, ini pandangan yang kedua ini 7 dalilnya, ini yang rajih itu. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi di mana diterjemahkan pada akhlak dia? Di mana di pertuturan dia membawa kebaikan, ketenangan kepada manusia? Di mana tingkah lakunya itu membawa kebaikan kepada umat? Kadang-kadang tak ada. Tapi masya-Allah dari segi info dia tu kurang sikit daripada apa tu yang sekarang orang panggil ni chat GPT, ya, AI kan. Itu macam-macam. Kita cakap saja dia keluar macam-macam info. Atau lebih hebat daripada itu lagi. Tapi tidak ada makna kalau riwayah semata-mata. Hanya macam mesin lah. Kalau hanya riwayah, tidak ada kefahaman, tidak ada kebaikan. Wa'lam annal khatara azimun. Ketahuilah bahawa bahaya itu besar sekali. Faman talabal ilma liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi wa yujalisa bihi al-umara'a wa yubahiya bihi an-nuzara'a wa yatasayyada bihi al-khutama fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun. Ini kita kena tanam dalam diri kita masing-masing. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya supaya memalingkan wajah-wajah manusia memandang kepadanya. Maknanya supaya manusia kagum kepada dia, kepada manusia itu menyanjungi dia. Jadi dia menuntut ilmu, itu tujuan dia. Dan supaya dia dapat duduk dalam majlis-majlis pemimpin. Oleh kerana dia sahibul fadilah, oleh kerana dia sahibus samahah, maka dia dijemput hadir dalam majlis-majlis menteri, dalam majlis-majlis orang besar. Itu tujuan dia. Kalau kita itu tak ada ilmu misalnya, kalau zaman sekarang ni tak ada PhD misalnya, orang kurang nak jemput. Tapi kan kita ni profesor, jadi dapat kita tu duduk dalam majlis-majlis yang dihadiri oleh para pemimpin. Dan untuk dia tu bermegah-megah dengan orang yang seumpama dengan dia. Kerana sesama orang alim, dia boleh sembang kerana dia ada ilmu. Orang bercakap isu ni, dia boleh menyampuk. Orang timbul persoalan macam ni, dia boleh komen, dia boleh bagi pandangan. Itu tujuan dia. Dan untuk dia memancing habuan dunia, maka perniagaannya itu adalah perniagaan yang hancur, dan kontrak jual beli dia itu adalah kontrak jual beli yang rugi. Cuba lihat amaran daripada Nabi SAW tentang orang yang tidak ikhlas menuntut ilmu, walaupun tuntut ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyufakhira bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Ini satu amaran keras, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, pertama nak berbangga-bangga dengan ulama. Bukan hang seorang boleh sembang, aku boleh juga, aku hebat lagi. Hang sebut satu kitab, aku sebut 3 kitab. Hang hanya baca satu buku, aku baca 5 buku. Hang hanya tahu satu hadis, aku tahu 10 hadis. Untuk berbangga-bangga dengan ulama. Atau untuk berdebat dengan orang-orang jahil. Hang diamah, hang tak tahu apa. Ni aku habaq kat hang. Jadi orang jahil itu tak tahu. Memang kita patut menyampaikan ilmu pada orang jahil, tapi dia ni nak berdebat dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Dan supaya memalingkan wajah-wajah manusia memandang, menyanjung kepada dia, nescaya Allah masukkan dia ke dalam neraka, wal iazubillah. Habis menuntut ilmu kerana apa? Kerana Allah. Kerana nak dapat ridha Allah. Kerana itu wasilah, itu jalan untuk kita dapat ridha Allah. Ridha manusia tak akan dapat. Ridha nasi ghayatun lan tudrak. Ridha daripada manusia adalah satu cita-cita yang tak mungkin akan dapat dicapai. Tak percaya dengan pasangan hidup kita, bukan dia redha semua dengan kita.
Kita pun bukan redha semua dengan tingkah laku perbuatan dia. Hanya kan kita sabar. Dia pun sama juga. Dia bukan redha semua tapi dia sabar lah, tak apalah, suami aku. Ya, kita pun ingat-ingat nak marah sangat pun bini aku. Tu orang yang paling rapat dengan kita pun tak redha semua. Apatah lagi orang yang jauh dengan kita. Apatah lagi kita punya haters. Dalam Facebook kalau kita ada account, kita akan ada likers yang suka like kita punya posting, bagi sokongan, bagi doa. Ada haters yang suka maki kita, yang suka istihza, memperolok-olokkan kita. Jadi alang-alang kita tahu redha manusia itu satu perkara yang mustahil kita dapat capai. Kenapa kita tidak fokus kepada redha yang kita boleh capai, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sepatutnya tujuan menuntut ilmu. Jadi tandanya lagi menuntut ilmu lagi kita rasa jahil. Itu kalau kita ikhlas kerana Allah, lagi kita belajar lagi kita rasa kita jahil, lagi kita rasa kita kurang. Tapi kalau kita tidak ikhlas, na'udzubillah, lagi kita belajar kita rasa kita dah banyak ilmu. Kita rasa orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kita nampak silap orang, kita tak nampak kelemahan dan kesilapan kita sendiri. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, amiltu fil mujahadati salasina sanatan fama wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Berkata Abu Yazid Al-Bustami, moga-moga Allah merahmati beliau, aku ni beramal bermujahadah nak dapat ridha Allah ni 30 tahun betul-betul mujahadah, dan aku tidak dapati satu pun yang lebih payah, yang lebih sukar berbanding dengan ilmu dan juga bahaya dalam menuntut ilmu. Wa iyyaka ayyuzayyina laka syaitanu fayaqulu laka idza kana wa qad warada hadzal khatarul azim fil ilmi fatarkuhu aula wala tazunnanna dzalika. Jadi bila dah kita bahaya menuntut ilmu, boleh jadi riak, boleh jadi nakkan habuan dunia, boleh jadi itu ini masuk neraka. Jaga-jaga kata Imam Ghazali, jangan sampai syaitan memperdayakan kamu. Syaitan yang akan ambil peluang. Lalu syaitan berkata kepada kamu, kalaulah macam ni bahaya yang besar pada menuntut ilmu, baik tak usah menuntut ilmu, baik tinggal terus, tak ada bahaya. Jangan kamu menyangka demikian. Memang menuntut ilmu itu ada risiko dan bahaya, tapi risiko dan bahaya itu bukan supaya kita tinggalkan, tetapi supaya kita itu berhati-hati. Falaqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala utli'tu lailatal mi'raj 'alan nar fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, aku telah diperlihatkan pada malam Mi'raj kepada kandungan isi neraka. Lalu aku dapati kebanyakan ahlinya itu adalah orang-orang fakir. Ya, aku lihat pada malam Mi'raj itu ke arah neraka, aku dapati kebanyakan ahli neraka itu orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal. Jadi orang sahabat terkejut. Orang yang tak ada harta masuk neraka. Lalu Nabi SAW menjawab, la bal minal ilmi. Orang ini adalah orang yang fakir, orang daripada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, kebanyakannya jadi penghuni neraka. Kenapa? Dalam keadaan jahil itu, dia maksiatkan Allah Ta'ala, bahkan dia menyangka dia sedang taat kepada Allah. Jadi itu bahaya kalau orang itu tidak berilmu. InsyaAllah selebihnya kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, yang mana Imam Ghazali menerangkan lagi bahaya kalau orang itu tidak belajar ilmu tentang ibadah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.